Assalamualaikum dan salam Sarawak Maju Makmur bersama saya Firas Machram. Tumpuan berita malam. Pembangunan baru milik Yayasan Kebudayaan Dayak DCF dan Majlis Perindustrian dan Perdagangan Dayak DCCI menjadi simbolik kepada pembangunan masyarakat Dayak ke arah era baru. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zuari Tun Datuk Abang Openg berkata, penubuhan tersebut membuktikan bahawa komuniti itu turut menerima manfaat daripada peluang ekonomi dan sosial yang semakin berkembang di negeri ini. Menurutnya, DCF dan DCCI berjaya mengekalkan warisan budaya mereka sehingga ke hari ini setara dengan perubahan zaman. Saya ingin mengucapkan tahniah dan syabas kepada masyarakat kaum Dayak kerana dapat membangunkan dua bangunan yang agak strategik dari sudut pembangunan masyarakat pada keseluruhannya. Dan apabila kita melihat dari sudut arkitektur bangunan ini, ia adalah bersebelahan di antara satu sama lain dan ia menjadi satu simbol bagaimana masyarakat Dayak dapat membangun dalam era pembangunan yang rancak kita laksanakan tanpa menjejaskan adat resam mereka. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas merasmikan dua bangunan baru tersebut di Jalan Ong Tiang Sui di Kuching pada Sabtu. Dalam pada itu, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Zuhari itu menyarankan masyarakat Dayak untuk mengambil peluang melibatkan diri dalam pembangunan ekonomi baru berdasarkan alam sekitar selaras dengan misi beliau untuk mengubah pendapatan ekonomi Sarawak. Beliau yakin masyarakat Dayak dapat melangkah ke hadapan dan menukar pendekatan dari ekonomi luar bandar kepada ekonomi digital. As you know, the culture of Dayak, they are hardworking people. Dari sudut agriculture iaitu pertanian berpindah randah dahulu dan mereka mempunyai budaya adat berjalan, meaning you go beyond your territory to explore new things, and this is berjalan. This is a very important character of this culture, and in this modern time we have to use technology. Technology means you explore something which is charting new area. So, meaning the business community from the Dayak have to go beyond the traditional way in terms of doing business. Dan alam sekitar ini ada banyak bergantung kepada kawasan luar bandar. Dan kalau kita balance kawasan luar bandar dengan tekanan kepada alam sekitar, sudah tentu based on the new economy, the Dayak community can take advantage and leverage on that untuk masa depan. Hadis sama menyaksikan perasmian dua bangunan berkenaan ialah Timbalan Premier Sarawak merangkap pengerusi DCF Datuk Ahmad Douglas Ugambas, Datuk Seri Profesor Dr. Sim Kui Hian, Speaker Dewan Negara Tan Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar, Presiden Dewan Perniagaan dan Perindustrian Dayak DCCI, Datuk Alan Keripin Nangkai, Pengerusi Jawatan Kuasa Kerja Tan Sri Datuk Amal Leonard Linggi juga, Menteri Kerja Raya Datuk Sri Alexander Nanta Linggi, Menteri Perpaduan Negara Datuk Aaron Agodagang, Menteri Pengangkutan Datuk Sri Lee Kim Shin, Setiausaha Kerajaan Sarawak Datuk Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki, bekas Timbalan Ketua Menteri Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Alfred Jabu Numpang serta div-div kehormat yang lain. Terdahulu, Datuk Ahmad Douglas dalam ucapan aluannya berkata, semenjak memegang jawatan Premier Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Zuhari telah mempamerkan sikap adil kepada semua agama dan kaum melalui dasar keterangkuman beliau. Jelasnya, komuniti Dayak telah memberi sokongan penuh dan akan terus menyokong kepimpinan berwawasan Datuk Patinggi Tan Sri Abang Zuhari dalam memajukan Sarawak dan rakyatnya. Sarawak need a leader like you, visionary, innovative, berani menahankan hak Sarawak, berani mencuba teknologi-teknologi yang baru, and we are known to be ahead of other state in Malaysia. These twin buildings is a shining example of Yang Amat Berhormat Premier policy of inclusivity and fairness. Datuk Ahmad Douglas menambah bangunan-bangunan baru ini akan berhikmat dan menjadi tanda peringatan kepada masyarakat Dayak bahawa dengan aspirasi dan kerjasama ia dapat membuahkan hasil yang baik. This building will be a source of pride and honor for Dayak community. They will beacon of progress, development and unity. Selanjutnya, infrastruktur sukan dan rekreasi di kawasan Limbang dan Lawas akan terus ditambah baik dari semasa ke semasa.
Timbalan Premier Sarawak Dato' Ahmad Awang Tengah Ali Hassan berkata, Kerajaan Sarawak kini sedang dalam proses memindah kemudahan untuk sukan renang di lawas, manakala usaha akan diberikan untuk menaik taraf kolam renang sedia ada di Limbang. Pada masa sama, menurutnya Kerajaan Sarawak juga telah merangka dan melaksanakan projek membina pelbagai jenis kemudahan sukan, termasuk sukan belapan, bola sepak, memanah dan sepak takraw. Bukan sahaja untuk di bandar-bandar ini, malahan di kampung-kampung pun kita juga akan adakan laksanakan secara berperingkat-peringkat kemudahan-kemudahan. Lebih lagi Padang dan dewan-dewan untuk mereka main badminton, sepak takraw dan banyak juga yang telah pun kita buat untuk futsal misalnya. Banyak. Katanya semasa ditemui selepas merasmikan Majlis Penangguhan Kejohanan Olahraga Majlis Sukan Sekolah Bahagian MSSB Limbang kali ke-52 tahun 2023 di Kompleks Sukan Limbang pada Khamis. Terdahulu semasa berucap Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Bukit Sari telah mengumumkan peruntukan berjumlah RM100,000 kepada MSSB Limbang iaitu RM40,000 daripada beliau sendiri, RM20,000 daripada Ahli Parlimen Limbang Datuk Hasbi Habibullah, RM10,000 daripada Ahli Parlimen Lawas Datuk Henry Sum Agong, RM20,000 daripada Timbalan Menteri Industri Makanan, Komoditi dan Pembangunan Wilayah Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail dan RM10,000 daripada Adun Batu Danau Paulus Palu Gumbang. Beliau memberitahu kejohanan seumpamanya bukan sahaja berpotensi sebagai platform untuk melahirkan bakat-bakat baru dan berlapis kepada atlet yang sedia ada, malah untuk menyuntik semangat persaingan serta amalan gaya hidup yang sihat. Dalam hubungan ini, sukan itu adalah penting. Kerana kita mahu anak-anak kita semua ini badan yang sehat. Dengan adanya badan yang sehat, pemikiran juga sehat, mental juga sehat. Sehat dari segi fizikal, mental. Dan kita berlumba-lumba untuk mencapai kejayaan. Pendidikan penting, kemahiran penting. Bukan saja kita dapat mengamalkan gaya hidup yang sehat, kita akan dapat menyediakan diri kita untuk kebaikan diri kita, keluarga kita dan menyumbang ke arah pembangunan negeri. MSSB Limbang Anjuran Pejabat Pendidikan Daerah Limbang ini telah dikelola oleh Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Agama Limbang dan sekolah-sekolah Zon E dan Zon A Daerah Limbang. Kepaparan di Kota Semarahan, kepimpinan daripada golongan belia amat diperlukan dalam memastikan kesinambungan usaha kerajaan negeri memajukan Sarawak pada masa hadapan. Menurut Menteri Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah, belia amat penting dan perlu dijaga serta diasah sebagai pemimpin yang akan menjaga negeri ini satu hari kelak. Saya temenggung pemimpin-pemimpin yang ada di situ, ketua-ketua masyarakat yang ada di situ, dan pemimpin-pemimpin lain, termasuk wakil-wakil rakyat. Kita sih dapat sepanjang masa, sepenuh masa menjadi pemimpin. Satu hari kita perlu turun. Kita perlu turun dan perlu ada mereka yang akan meneruskan perjuangan ini. Beliau berkata demikian ketika berucap semasa Karnival Sambutan Hari Belia Negara 2023 peringkat Sarawak di The Summer Shopping Mall Kota Semarahan pada Sabtu. Justru katanya para belia perlu mempunyai semangat dan wawasan tinggi yang boleh diharapkan untuk meneruskan perjuangan pada masa depan. Dalam program sama, beliau turut menyampaikan anugerah Perdana Belia Negara peringkat negeri Sarawak untuk 3 kategori iaitu lelaki, wanita dan persatuan. Ia menyaksikan Ricky Antiri memenangi kategori lelaki dan Debbie Gibson merangkul kategori wanita dengan kedua-duanya membawa pulang hadiah wang tunai sebanyak RM3,000 termasuk piala serta sijil. Manakala Kelab Belia Sejati Sadong KBSS telah memenangi kategori persatuan untuk membawa pulang wang tunai sebanyak RM10,000 termasuk sijil dan piala. Cakap dalam sidang media, Datuk Seri Abdul Karim yang juga Adun Asarjaya berkata, anugerah ini adalah pengiktirafan kepada belia yang telah menyumbang kepada pembangunan negeri dan negara. Paparan seterusnya, Kementerian Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Sarawak KPWK memandang serius isu pembuangan bayi di negeri ini dan mahu jumlah kes dikurangkan sekaligus membasmi gejala tidak bermoral ini. Menterinya Datuk Seri Fatimah Abdullah berkata, kementeriannya akan bekerjasama dengan pelbagai pihak yang berkaitan untuk menganjurkan aktiviti dan program bagi memberi kesedaran kepada masyarakat di Sarawak lebih-lebih lagi kepada belia wanita.
So Jabatan Kesihatan, then we also engage PDRM bahawa menjadi kesalahan apabila kita buang bayi. So that they are aware apa sebenarnya risiko yang mereka hadapi bila mereka berbuat demikian. Beliau berkata demikian ketika ditemui media selepas Majlis Perasmian Persidangan Muslim Cina Antarabangsa ICMC di Kuching pada Sabtu. Persidangan berlangsung selama 3 hari itu melibatkan penceramah dan peserta dari Malaysia serta negara-negara luar termasuklah Indonesia, Filipina, Thailand, China, Taiwan, Brunei Darussalam, Singapura dan Hong Kong. Dalam pada itu, Datuk Seri Fatimah turut memberitahu bahawa pelbagai penyelesaian dan bantuan yang disediakan oleh Kerajaan Sarawak dalam membendung masalah pembuangan bayi seperti Pusat Perlindungan Bayi dan Jawatan Kuasa Pusat Sehenti Remaja Hamil OSTPC. Namun beliau menegaskan bahawa penubuhan pusat dan jawatan kuasa tersebut bukanlah galakan kepada masyarakat di Sarawak untuk melakukan perkara tidak bermoral. Menerangkan apa yang kita buat ini bukan untuk menggalakkan teenage pregnancy, no. Tetapi kita nak create awareness, apa risikonya. Kemudian kalau sudah berlaku juga, di mana bantuan, apa jenis bantuan yang boleh kita berikan. Dalam perkembangan lain, kira-kira 200 orang hadir menonton teater musikal bertajuk Rentap The Battle of Bukit Sadok di Kampung Budaya Sarawak SCV pada malam Jumaat. Teater musikal yang mengambil masa 1 jam 30 minit itu disampaikan dalam 60% bahasa Iban dengan selebihnya dalam bahasa Melayu dan Inggeris. Ia menampilkan Anding Indrawani sebagai pelakon utama Rentap, Melissa Francis sebagai Sawai, J. Iswazir sebagai Roslan, Nick Jason memegang watak White Raja, Arwan Umar sebagai orang kaya Nanang, Shakira Stephen sebagai Sunti dan Abdul Wahab memikul peranan orang kaya pemaca Dana Bayang. Kira-kira 80 penari dan kanak-kanak SCV perantis sistem latihan dual nasional dan pelajar Sekolah Seni Malaysia Sarawak turut terlibat dalam pementasan itu. Difahamkan penerbitan 90 minit itu turut menampilkan lagu ciptaan Jerry Kamit dan Hazel Maxson. Hadir sama menyaksikan teater musikal itu ialah Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah, Timbalan Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Datuk Senodan Lawan dan Timbalan Setiausaha Kerajaan Sarawak Operasi Datuk Hee Chang Kee. Untuk makluman, teater musikal ini akan dipentaskan selama 2 malam iaitu pada 18 dan 19 Ogos 2023 dan akan disiarkan secara penstreaman langsung melalui laman web acara www.sarawakharvestfestival.com.my pada harga RM30 setiap tontonan. Sekian isi malam bersama saya Fidan Matram. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel YouTube. Sebelum akhiri buletin UKAS, saksikan kemeriahan karnival sambutan Hari Belia Negara 2023. Peringkat Sarawak di The Summer Shopping Mall pada Sabtu. #Saluran Informasi Rakyat. Salam UKAS.